pagi hari. Segala sedosa. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi. Bersua kembali di Apa Khabar Malaysia. Pagi ini saya digantikan bersama dengan seorang yang kacak lagi bergaya. Jejak keterangan di pasaran, Cik. Terus ke diri sendiri. Boleh. Okay. Untuk menghiburkan pagi, bagi semangat kat diri sendiri pun boleh juga sebenarnya kan. Itulah Kak Bakul sendiri kan. Tak apa. Saya suka. Okey. Kita masih lagi dalam mood raya sebenarnya. Cuma macam kita makin berusia ni, bila kita makin berusia orang cakap makin kurang lah sikit mood raya tu kan. Kita dahulukan kepada anak-anak kita, kepada anak-anak kita. Masih sudah ada anak pula kan. Bagi anak-anak rasalah raya ni kan. Tapi still dalam mood raya kita pun turut merasainya. Dah masuk 19 Syawal 1444 Hijriah. Hari ni hari Selasa 19 Mei 2023. Saya pun nak masuk bakul angkat sendiri. Hari ini merupakan hari yang cukup bermakna buat saya sendiri. Biar saya saja yang tahu. Okey. Saya tahu juga tak nak baca dah spill dah. Okey, right. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahniah kepada chat. Kalian sampai ke jannah. InsyaAllah. Lepas ni mungkinlah saya lah kan. Ya. Okey, baik. Kita nak saksikan dulu apa yang menarik melalui portal bernama.com. Ini berkaitan dasar mineral negara yang dibangunkan dalam tempoh 3 bulan. Semalam difahamkan satu tindakan telah diambil untuk melakukan tindakan bagi memastikan wujudnya dasar mineral negara bertujuan untuk meimbangi antara keperluan bagi ekonomi dan juga keperluan mengimbangkan ekosistem negara. Yang mana Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof memaklumkan bahawasanya dasar bagi mineral negara akan dibangunkan dalam tempoh 3 bulan bermula pada hari semalam. Yang bertujuan seperti saya sebut sebentar tadi. Dan kalau cakap tentang dasar mineral negara ataupun industri mineral negara kita ini, kita punya potensi mineral lebih kurang dalam 4 trilion ringgit. Satu jumlah cukup besar dan perlu untuk diselenggara, disantuni dengan baik. Dan Kedah antara negeri yang dikatakan merupakan negeri yang paling banyak mempunyai hasil sumber mineral nadi bumi bagi negara kita ini. Mungkin ramai tak tahu juga mineral ni banyaklah, antaranya macam biji timah. Saya tahu emas je. Perempuan tahu emas. Kita tahulah lagi tembaga, arang batu, marmar dan sebagainya lah. Jadi kita harus teruskanlah juga dasar mineral negara ni untuk meneruskan kecemerlangannya dalam membantu untuk meningkatkan ataupun menambah ekonomi negara. Okey, seterusnya Kelantan lulus cadangan wujud program terapi hutan. Ini saya suka sangat. Kalau adalah boleh kita lakukan di Kuala Lumpur ni, tapi tak cukup hutan dekat Kuala Lumpur ni. Tapi tak apalah, kita tahu Kelantan negeri besar kan. Kerajaan Kelantan telah meluluskan cadangan Jabatan Perhutanan Negeri untuk membangunkan program terapi hutan di negeri itu, di mana atas tujuan untuk mengekalkanlah kesihatan fizikal dan juga mental manusia itu sendiri dengan melakukan pelbagai aktiviti yang melibatkan kesihatan kita dalam hutan itu sendiri. Wah, mesti teruja orang Kelantan khususnya ya. Dan bagi mencapai tujuan itu, kerajaan negeri komited untuk menjalankan pemeliharaan dan juga pemuliharaan dalam usaha mengekalkan lebih 629,880 hektar kawasan hutan simpan kekal di negeri itu. Dan semoga program terapi perhutanan yang dibangunkan kelak dapat menyokong pembangunan kerohanian dan juga jasmani. InsyaAllah. Dan kita harapkan juga agar ia boleh diaplikasikan di beberapa negeri-negeri yang lain. Walaupun Kuala Lumpur tak banyak hutan, tetapi saya kira kaedah ini juga antara kaedah yang baik bagi tujuan untuk memelihara hutan yang sedia ada yang masih lagi tidak ditarah di kawasan Kuala Lumpur ini. Selain itu juga kita nak terbang ke Kemboja menyaksikan atlet-atlet sukan negara yang kini sedang bersaing di sukan C, yang mana antara yang menariknya iaitu daripada skuad terjun kebangsaan iaitu Kimberly terkejut raih emas selepas fokus terjejas akibat silau. Semalam walaupun beliau tidak berpuas hati dengan prestasi beliau kerana gagal mencapai ataupun sampai ke tahap pungutan mata peribadinya yang sebelum ini iaitu 280 mata terbaik dengan hanya mengumpul 276.30 mata, tapi beliau telah pun menyumbangkan pingat emas buat negara Malaysia. Dan selain daripada itu juga yang menariknya atlet kebangsaan yang satu lagi juga menerima pingat dengan mendapatkan pingat gangsa dalam acara yang berlangsung semalam, iaitu bagi acara terjun 3 meter
wanita. Dan untuk kedudukan setakat ini saya difahamkan Malaysia mengutip 49 mata. Jadi kita harapkanlah banyak lagi pingat emas yang diraih sementara masih lagi berlangsung Sukan C di Phnom Penh, Kemboja. Setakat semalam jam 6 petang Malaysia berada di kedudukan ke-8 iaitu di tangga ke-7, 8 pingat emas, kedudukan ke-7 dengan 8 pingat emas, dan hari ini banyak lagi aksi-aksi menarik daripada dari Kemboja, dan kita harapkan dan kita doakan kejayaan mereka untuk negara kita bagi mencapai misi 40 pingat emas yang telah pun ditetapkan oleh negara. Baik, banyak lagi berita-berita terkini dan isu-isu semasa anda boleh dapatkan di portalbernama.com, juga dari bilik berita sekejap saja lagi. Tapi sekarang jomlah kita intai-intai macam mana cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Silakan laporannya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Liana Zulkifli. Pavilion Antarabangsa Malaysia yang diadakan sempena Minggu Craft London 2023 pada Isnin menerima tetamu diraja yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Bhutan. Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang mengetuai delegasi Malaysia dalam pameran bermula Sabtu hingga 14 Mei berkenan menyampaikan taklimat berhubung pameran bertemakan Abstract Nature. Turut berangkat ke pameran di Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Belgrave Square ialah Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin dan Sultanah Terengganu, Sultanah Nur Zahirah. Penyertaan Malaysia dalam pameran ini diketuai Yayasan Tenunan Pahang Diraja dan disokong oleh Kementerian Luar Negeri, Kerajaan Pahang dan Sarawak, Kraftangan Malaysia dan Songket Diraja Terengganu. Perdana Menteri hadir ke majlis tayangan perdana Anwar The Untold Story, iaitu sebuah filem yang memaparkan kisah hidup serta perjuangan politik beliau. Kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan itu disambut meriah oleh hadirin dengan laungan reformasi bergema di sekitar pawagam. Ditemani isterinya Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, mereka tiba di lokasi tayangan di Ibu Negara pada 8.15 malam. Lebih 250 tetamu kehormat terdiri daripada tokoh politik, penggiat industri kreatif dan beberapa personaliti terkenal tempatan hadir memeriahkan majlis. Anwar The Untold Story ialah filem arahan pengarah Indonesia Viva Westi, dibintangi pelakon tempatan popular Farid Kamil Zahari yang memegang watak sebagai Anwar, manakala aktris terkenal Indonesia Acha Septriasa membawa watak Dr. Wan Azizah. Anwar The Untold Story yang membabitkan kos 10 juta ringgit itu akan ditayangkan di pawagam seluruh negara mulai 18 Mei ini. Bukan satu, tapi dua rekod kebangsaan dipecahkan skuad renang negara di Sukan C 2023 di Kemboja malam tadi. Paling mencuri tumpuan adalah kejayaan Tan Kai Zin yang bukan saja mencatat rekod baharu, namun turut menyumbang pingat untuk Malaysia. Kai Zin menghadiahkan pingat gangsa dalam acara 400 meter rampaian individu lelaki yang merupakan pingat pertamanya di Tamasya Dwi tahunan ini. Beliau merakam masa 4 minit 23.24 saat, memadam catatan 4 minit 24.83 saat dilakukan Hugh Ho Yen dalam kejohanan di Sepanyol pada 2021. Pingat emas dan perak dalam acara yang berlangsung di Pusat Akuatik Nasional Kompleks Sukan Morodok Teko dirangkul atlet Vietnam Hung Nguyen Tran dan Quang Tuan Nguyen. I never expected to break the national record. I really just wanted to get a medal and make the World Championship E-card, but getting a national record is a bonus.
Sementara itu, biarpun menamatkan perlumbaan di tempat kelima, kuartet 4 kali 100 meter rampaian berganti-ganti lelaki wajar dipuji selepas memperbaharui rekod kebangsaan 3 minit 42.12 saat. Ia dilakar Ho Yen, Andrew Goh Zheng Yen, Brian Leong Zin Ren dan Arvin Sean Singh Chahal yang memecahkan rekod berusia 6 tahun iaitu 3 minit 45.07 saat. Baik, sekian dari Belit Berita waktu ini. Salam Malaysia Madani, salam hormat. Baik, kita kali ini masih lagi bersama dengan Apa Khabar Malaysia. Nak bercakap kali ini berkaitan tentang isu pekerja dan juga kebajikan. Saya sekira sentiasa menjadi bualan dalam kalangan rakyat, tak kisah di mana pun, khususnya di media sosial. Seringkali khusus bila bercakap soal gaji. Jadi kedua-dua pihak mempunyai pandangan masing-masing. Dan kali ini kita bercakap berkaitan tentang peranan majikan martabatkan pekerja bersama dengan Dato' Syamsuddin Bardan yang merupakan pengarah eksekutif Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Selamat Hari Raya ya. Sama-sama kita. Puas beraya tahun ni, Datuk, bagaimana? Memang puas kerana dah lama tak beraya dan kita boleh travel ke kampung dan sebagainya. Ya. Dia cerita orang Johor kan? InsyaAllah. Johor. Ya. Saya orang Muar sebenarnya. Oh, Muar. Okey. Baik. Okey. Kita mulakanlah terus tentang peranan majikan memartabatkan pekerja. Isu ini sebelum tu kita nak sentuh sikit dulu tentang awal tahun baru-baru ini kerajaan ada mengeluarkan insentif kerjaya madani. Mungkin sedikit komen daripada Datuk Sri tentang peranan majikan sini dalam menjayakan insentif kerjaya madani ini. Ya. Sebenarnya MEF menerima baik insentif-insentif yang diberikan di bawah madani, kejaya madani, dan ini adalah penting kerana apa yang cuba dilakukan adalah memberikan peluang yang lebih baik kepada para pekerja yang mungkin pada masa lalu telah tidak diberikan peluang untuk memasuki alam pekerjaan. Terutamanya mereka-mereka yang dikira sebagai marginalised, ex-convict, drug addict, orang asli, dan juga penting untuk kita juga melihat kepada peluang pekerjaan kepada OKU. Dan dengan adanya insentif berkenaan adalah diharapkan agar majikan-majikan dapat mengambil mereka ini bekerja dan memberikan mereka peluang untuk sama-sama membina ekonomi negara. Dan juga penting dalam konsep berkenaan, kita telah cuba untuk meningkatkan keterlibatan wanita dalam alam pekerjaan. Kerana kita tahu bahawa wanita ni biasanya kalau dari segi pelajaran, pengajian tinggi dan sebagainya, enrolment mereka ke IPT sama ada swasta ataupun awam adalah amat tinggi. Lebih pada 2/3 daripada keseluruhan kemasukan. Tetapi bila kita melihat tentang mereka yang terlibat dalam alam pekerjaan, peratusannya tidak begitu memberangsangkan, kurang daripada 60% pada masa ini, masih lagi 50% dan lebih. Dan ini dilihat sebagai satu perangsang kepada wanita yang telah meninggalkan karier mereka untuk terlibat semula dalam alam pekerjaan. Jadi di sini adalah penting kerana kalau kita lihat di negara-negara seperti Korea dan Jepun, mereka juga berhenti kerja bila mereka sudah berkahwin dan mempunyai keluarga dan sebagainya. Tetapi selepas mereka menunaikan tanggungjawab untuk menjaga anak atau menjaga orang-orang tua mereka, mereka akan kembali semula ke alam pekerjaan. Tetapi ini tidak berlaku di Malaysia dan amat malang kerana mereka ini walaupun tidak lagi menjaga anak dan menjaga orang tua, mereka tidak mahu masuk ke alam pekerjaan. Jadi bila ada insentif sedemikian, diharapkan wanita-wanita ini akan datang semula ke alam pekerjaan dan bekerja. Dan ini dapat meningkatkan sebenarnya penyertaan wanita ke alam pekerjaan. Dan
pada yang sama cuba untuk mengurangkan kebergantungan negara kepada pekerja asing sebenarnya. Baik, dalam konteks ini saya tertarik kerana melihat kepada barangkali faktor-faktor yang memainkan peranan kenapa berlaku jurang dalam konteks ini. Barangkali wujud diskriminasi dalam konteks di tempat kerja dan juga pemilihan pekerja. Malahan kalau saya kembali Akta Baharu yang meletakkan bahawa wanita ini diberikan cuti bersalin lebih panjang, dan ini menimbulkan satu persoalan besar terhadap majikan-majikan, iaitu bagaimana majikan menyantuni tentang perubahan akta-akta ini yang memberikan kelebihan sedikit kepada pekerja. Dalam konteks ini, majikan memainkan peranan bagi memastikan supaya pemilihan itu dibuat sama rata dan sekaligus memartabatkan pekerja-pekerja. Bagaimana Datuk melihat tentang perkara ini? Ya, terima kasih untuk soalan itu. Sebenarnya sebagai majikan kita aku tentang hasrat kerajaan untuk sebenarnya melihat semula tentang keperluan cuti bersalin. Ya. Dahulunya kita mempunyai 60 hari sebagai cuti bersalin, dan sekarang ini ditingkatkan kepada 98 hari. Walaupun pada mulanya bila diletakkan undang-undang itu di Parlimen, mereka mengatakan 90 hari, tetapi mengikut Convention ILO mereka sarankan 14 minggu, iaitu 98 hari. Jadi di sini of course ada juga pendapat-pendapat dari kalangan pengusaha kecil yang mengatakan bahawa ini akan membantutkan hasrat mereka untuk mengambil wanita bekerja. Tetapi kalau kita lihat dari segi praktiknya, sekarang ni pekerja wanita dia punya birth rate itu agak kurang, kurang daripada 2%. Jadi saya merasakan bahawa majikan tidak harus perlu gusar tentang 98 hari itu, dan kita harus melihat itu sebagai satu usaha untuk kita memartabatkan pekerja-pekerja wanita kita supaya mereka dapat lebih bersama dengan anak kecil mereka, dan ini adalah penting kerana kita ingin membina better bondage between the mother dan juga anak kecil berkenaan. Ya. Dan juga kalau kita lihat tentang apa yang berlaku di pasaran sebenarnya adalah pihak bapa juga diberikan cuti paternity leave, ya, 7 hari untuk 5 kali bersalin. Tak kira berapa isteri dia ada, tapi isteri dia boleh melihat kepada 5 kali bersalin, dan akan setiap kali bersalin diberikan 7 hari cuti paternity. Dan ini adalah usaha sebenarnya untuk kita melihat tentang keperluan pekerja supaya mereka dapat lebih juga mengimbangi keperluan kerja dengan keperluan peribadi mereka sebenarnya. Okey, saya nak menyentuh tentang isu yang sedang diperkatakan ini juga berkaitan dengan KWSP. Kerajaan menyarankan majikan-majikan untuk menaikkan caruman KWSP daripada 13% kepada 20%. Bagaimana pandangan ataupun sudut pandang Datuk? Sebenarnya kalau kita lihat tentang perkara itu, Chat, cadangan berkenaan tidak datang daripada kerajaan sebenarnya. Cadangan berkenaan datang daripada pihak Kesatuan Kerja, ya, Uni MLC, ya, dan ini adalah satu cadangan saja, dan apa yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah kita boleh berbincang tentang perkara berkenaan untuk actually majikan meningkatkan caruman mereka ke tahap 20% untuk mereka-mereka yang bergaji RM4,000 dan kurang, ya. Tetapi dari segi sudut pandang majikan, kita amat resah tentang implikasi polisi berkenaan, dan kalau kita lihat, kalaulah kerajaan kata you majikan you kena tanggung caruman 20% ini untuk mereka-mereka yang 4,000 ke bawah, ya, kita membuat perkiraan. Ada kira-kira 6 juta pekerja yang mempunyai gaji kurang daripada RM4,000 sebulan. Dan kalau kita kalikan 8% ataupun 7%, kerana pada masa ini mereka majikan menyumbang 13% untuk mereka yang kurang pada 5,000, ya. Jadi di sini kita membuat perkiraan kos implikasinya adalah kira-kira 17 hingga 18 bilion ringgit setahun, ya. Jadi masalahnya adalah pada masa ini majikan terutama yang kecil dan sederhana dan juga perusahaan mikro, mereka masih berusaha untuk recover
dari pandemik dan juga daripada banjir besar, dan pada masa ini kita ketahui bahawa keadaan pasaran di dunia ini tidak begitu memberangsangkan. Ada laporan-laporan mengatakan bahawa syarikat terpaksa berhenti sementara kerana tidak ada sebarang order baru untuk barangan-barangan mereka. Jadi ini kalau kita lakukan semasa keadaan memang tidak mengizinkan, kita khawatir ini akan menjadikan mereka-mereka ini terbantut untuk berniaga dan juga mungkin mengambil keputusan untuk tutup ataupun gulung tikar. Dan kita tahu semasa pandemik dahulu, kira-kira lebih pada 100,000 syarikat mikro dan kecil sebenarnya gulung tikar. Dan pada masa itu lebih daripada 160,000 pekerja hilang pekerjaan. Jadi sebagai sebuah persatuan majikan, kita inginkan suatu keadaan yang pasaran buruh yang stabil supaya majikan dapat terus sustain their businesses, dan juga pekerja dapat dikekalkan bekerja. Dan di samping itu, of course, kita mahukan bahawa majikan mempunyai kemampuan untuk create employment supaya mereka dapat menyerap mereka-mereka yang baru keluar daripada universiti, keluar daripada pengajian tinggi dan juga alam persekolahan. Jadi ini adalah sesuatu yang kita harus fikirkan supaya kita tidak terburu-buru untuk sebenarnya meningkatkan kos yang kita boleh sebenarnya tidak begitu urgent, saya rasa. Dan mengenai isu KWSP ini tentang kecukupan, sama ada mereka akan dapat hidup selesa bila mereka mencapai umur 60 tahun. Sebenarnya apa yang berlaku pada masa ini adalah sesuatu yang tidak harus berlaku sebenarnya. Kita banyak mengeluarkan simpanan KWSP semasa pandemik. Lebih daripada 145 bilion telah dikeluarkan. Dan ini menjadikan ramai di antara pencarum KWSP mempunyai kurang daripada RM10,000 dalam akaun mereka. Jadi bayangkan kalau katakan kita punya RM10,000 untuk bersara pada umur 60 tahun dan kita akan hidup 75 tahun. Jadi 15 tahun. Tak cukuplah pada masa itu. Jadi sebenarnya kita telah berbincang dengan pihak KWSP dan cuba mendapatkan data yang sewajarnya. Dan mereka mengatakan bahawa kalau seorang pekerja bawahan, kita bukan pekerja atasan, pekerja bawahan saja. Kalau mereka mencarum pada kadar yang ada pada masa ini dan tidak menyentuh caruman mereka, tidak ada pengeluaran dibuat semasa umur 50 tahun ataupun 55 tahun dan terus menyimpan hingga umur 60 tahun. Mereka akan ada sekurang-kurangnya RM300,000 dalam akaun mereka. Dan RM300,000 ini akan dapat menampung kehidupan mereka bila mereka bersara 60 tahun hingga katakanlah 75 tahun. Jadi lebih kurang mereka akan dapat draw RM1,000 sebulan. Tidak tinggi tetapi boleh menyara kehidupan mereka sebenarnya. Jadi of course kalau kita lihat tentang KWSP ini, tiap tahun di Malaysia ni amalan kita adalah meningkatkan gaji, naik gaji. Of course masa pandemik tu lain cerita lah. Kita cuma nak survive. Jadi mungkin tidak ada kenaikan gaji dan sebagainya. Tapi biasanya 5% naik gaji setiap tahun. Dan bila ada peningkatan 5% berkenaan, ini juga akan meningkatkan caruman kepada KWSP. Meningkatkan caruman kepada SUKSU, pada EIS dan sebagainya. Dan ini saya rasa adalah satu fenomena yang harus kita ambil kira bila kita menentukan apakah sebenarnya kadar caruman yang kita harus berikan kepada KWSP. Okey, baik. Selepas ini kita bercakap berkaitan tentang isu gaji yang saya kira boleh cakap soal martabat pekerja. Tidak bukan isu gaji merupakan antara isu yang menjadi topik bola hangat dalam kalangan netizen, dan kita nak bincang semuanya selepas ini dalam Khabar Malaysia.
Baik, kita masih lagi bercakap tentang soal nak memartabatkan pekerja melalui peranan yang diambil oleh majikan, dan salah satu perkara bila disebut soal memartabatkan pekerja, wujud pertikaian ataupun persoalan berkaitan tentang gaji yang diberikan. Soal saja martabat pekerja, ada yang melihat bahawasanya memartabatkan pekerja melalui gaji yang mereka diberikan kepada mereka, dan tidak lagi hanya bergantung kepada gaji minimum. Mereka mahu gaji wajar. Dalam konteks ini, bagaimana pandangan daripada Datuk sendiri, sama ada melihat soal gaji minimum dan juga gaji wajar yang perlu diberikan dalam soal memartabatkan pekerja ini? Sebenarnya kita terlalu banyak membincangkan tentang gaji minima. Pada saya, gaji minima itu tidak harus menjadi isu besar kerana apa yang berlaku di setengah negara adalah sebagai contoh Australia. Mereka telah menggantung pemakaian konsep gaji minima itu untuk 10 tahun. Supaya ia diapungkan mengikut keadaan pasaran. Begitu juga di Indonesia, di setengah-setengah tempat mereka menggantung penggunaan gaji minima supaya majikan dapat create more employment dan pekerja dapat diambil bekerja. Jadi di Malaysia ini kita merasakan bahawa pada masa ini 1,500 itu adalah satu tahap yang menasabah pada masa ini. Dan kalau kita lihat dari segi implikasinya, siapa yang mendapat faedah dari gaji minima, kita merasakan bahawa kebanyakan mereka yang mendapat faedah adalah pekerja asing sebenarnya. Ya, dan rata-rata pekerja tempatan telah dibayar gaji melebihi daripada tahap gaji minima. Tetapi apa yang lebih penting dari segi VC-MEF sendiri, dari apa yang kita mahukan sebagai majikan adalah kita melihat bahawa pekerja-pekerja harus diberikan gaji yang setimpal dengan kemahiran mereka. Jadi, apa yang sebenarnya harus berlaku adalah kita perlu menijilkan kemahiran pekerja. Pada masa ini amat malang kerana ramai daripada pekerja kita tidak mempunyai sijil kemahiran. Saya tak katakan mereka tidak ada kemahiran, mereka ada kemahiran, tetapi kemahiran berkenaan tidak disijilkan. Kalau kita tanyalah, ada setengah-setengah saudara kita yang mungkin bekerja, dah 30 tahun bekerja, dah nak bersara pun, kita tanya dia, apa kelulusan sijil yang you ada? Kata, sijil apa? Saya ada SPM, saya ada PMR, itu adalah sijil yang saya ada. Tapi kalau kita katakan tentang SKM, sijil kemahiran Malaysia 1, 2 atau 3, tetapi yang lebih baik 4 adalah dikira sebagai tahap diploma, mereka mungkin tidak tahu tentang wujudnya skim-skim sedemikian. Jadi sebagai majikan kita telah menyarankan kepada pihak kerajaan, kenapa kita tidak sediakan dana yang mencukupi untuk menyijilkan mereka-mereka sekarang ni yang sedang bekerja, ya, bukan yang masih bersekolah, sedang bekerja, supaya kita dapat mengatakan bahawa pekerja Malaysia kesemuanya mempunyai sijil kemahiran yang diiktiraf oleh kerajaan, dan ini akan dapat digunakan sebagai kayu ukur apakah yang harus majikan bayar setimpal dengan kemahiran yang mereka ada. Jadi kalau kita katakan SKM 1 itu adalah paling rendah sekali, mungkin kita katakan bahawa SKM 1 mereka harus dibayar 1,800 ataupun RM2,000 dan seterusnya, ya. Dan itu adalah daripada pihak pekerja. Jadi kalau adanya persijilan yang dibuat oleh pihak kerajaan dari segi mass certification, saya mengatakan lebih kepada janganlah minta pekerja-pekerja ini duduk peperiksaan. Mereka dah bosan dengan peperiksaan. Jadi kita buat assessment tentang apa kemahiran mereka ada, dan kerajaan boleh menyijilkan kemahiran berkenaan tanpa melalui peperiksaan. Ya? Dan sebagai majikan pula kita harus melihat tentang investment kita dalam segi digitalization, dari segi mechanization, automation. Jadi pada masa ini kita lebih banyak menggunakan mesin-mesin lama dan labor intensif. Sebab itu kita memerlukan lebih daripada 1.3 juta pekerja asing pada masa ini. Dan yang nak dibawa itu adalah kira-kira additional 1 juta. Jadi kita mungkin akan ada 2.3 juta pekerja asing. Masalahnya adalah sama ada kita memerlukan pekerja berkenaan. Jadi kalau kita mechanize operasi kita, ya, sebagai contohlah di sektor peladangan. Kita tahu ada syarikat-syarikat besar yang mula menggunakan teknologi baru.
mereka nak membaja ladang, mereka tak gunakan sumber manusia lagi. Mereka gunakan drone untuk membaca. Mereka menggunakan mesin bajak untuk collect buah-buah yang loose fruit. Sedikit penggunaan sumber manusia, dan mereka ini bukan dipanggil sebagai pekerja bawahan, mereka dipanggil sebagai machine specialist. Mereka dipanggil sebagai drone specialist. Gajinya bukan 1,500, RM3,000 sebulan, ya. Dan mereka ini adalah dikira sebagai specialist dalam bidang mereka. Jadi mereka tidak menggunakan pekerja asing untuk membuat kerja-kerja ini. Mereka dapat menarik pekerja tempatan. Dan inilah satu saya rasa effort yang kita harus buat dari segi konsep nasional supaya ia dapat digunakan di semua syarikat. Of course, kalau kita katakan menggunakan mesin, menggunakan automation sebagainya, mahal. Memang mahal. Memang kos itu tinggi. Tetapi kalau adanya insentif tertentu pada kerajaan dan juga majikan melabur lebih dalam teknologi ini, jadi saya rasa produktiviti kita akan meningkat, dan kita lebih gemar untuk melihat tentang pekerja-pekerja yang dibayar melalui skim produktiviti, performance linked wage system, di mana kita akan melihat kepada bukan saja gaji, saya rasa pendapatan. Apakah pendapatan kita setahun sebenarnya, ya? Mungkin gaji kita katakan asasnya 2,500, 3,000 dan sebagainya, tetapi pendapatan kita setahun boleh mencecah 30,000 sebagai contoh. Melalui apa? Allowance, insentif tertentu, dan juga bonus yang dihubung kait dengan prestasi pekerja, prestasi syarikat. Jadi kita akan melihat perkara ini dari segi keadaan menang-menang sebenarnya, ya. Menang untuk pekerja, mereka dapat pendapatan lebih tinggi, dan menang untuk majikan kerana dikata kos mereka tidak akan begitu tinggi kerana ia didapati daripada faedah-faedah produktiviti berkenaan. Jadi bila ini berlaku, pendapatan akan meningkat dan martabat pekerja akan tinggi, akan lebih tinggi, dan ini akan dapat sebenarnya bila kita berpendapatan tinggi, mereka akan berbelanja dan ekonomi kita akan berkembang. Jadi all the domino effect akan ada di situ, ya. Jadi itulah apa yang sebenarnya visi kita, ya. Okey, baik. Di penghujung ini dalam perbincangan kita, saya tertarik melihat kepada tadi disebut bahawasanya upskilling dan reskilling, dalam konteks bagaimana kita mahu meningkatkan. Seperti sekarang ini, kaedah-kaedah sangat menarik, dan kita tidak mahu sekadar saja penyertaan saja diberi, tetapi kemahiran itu. Cuma fokusnya sekarang ini bagi syarikat besar tidak ada masalah kerana mempunyai kekuatan dalam konteks sumber manusia. Tapi syarikat-syarikat kecil, industri sederhana ini, bagaimana majikan-majikan di peringkat syarikat-syarikat kecil dan sederhana ini mahu mencari peluang-peluang itu bagi memastikan supaya pekerja di tempat mereka juga mempunyai peluang yang sama rata sebagaimana pekerja-pekerja di syarikat yang lebih besar mendapat upskilling dan juga reskilling. Ya, benar. Ini benar, Chat. Perkara ini saya rasa adalah satu yang amat tepat untuk dibincangkan kerana pada masa ini akan datang apa yang dipanggil sebagai National Training Week, ataupun minggu latihan kebangsaan yang dianjurkan oleh Human Resources Development Fund, ya. Jadi dalam konsep ini, apa yang sebenarnya hendak dilakukan adalah kita akan meningkatkan kefahaman dan juga awareness raising kepada mereka-mereka yang terlibat, sama ada majikan ataupun pekerja. Jadi kalau kita katakan majikan kecil, sebenarnya mereka ni tidak gemar untuk melatih pekerja. Kerana mereka mengatakan bahawa saya latih pekerja ini, mereka dapat sijil, lepas tu dia minta gaji tinggi. Kalau saya tak dapat bayar gaji tinggi, mereka akan berhenti. Dan itu dilihat lebih kepada satu kos kepada majikan. Tetapi apa yang kita cuba lakukan di sini adalah kita harus melihat latihan ini sebagai satu pelaburan, satu investment sebenarnya, ya. Dan bukan kos. Kerana apa yang berlaku sebenarnya adalah mereka akan lebih produktif lagi. Mereka akan lebih mahir melakukan kerja, dan inilah satu keadaan yang harus kita sebenarnya galakkan untuk berlaku di tempat kerja. Jadi kebanyakan SME ni mereka mencarum kepada apa yang dipanggil sebagai HRDF, Training Levy. Tetapi mereka tak mahu gunakan
duit yang dia ada dalam HRDF ni. Jadi dalam HRDF punya peraturan dia kata kalau you tak guna untuk 2 tahun kita akan forfeit lah. Betul. Kita akan mansuhkan duit berkenaan. Jadi kenapa ini harus berlaku? Jadi mereka harus gunakan duit yang mereka ada tu, duit mereka sendiri yang mereka untuk tercarumkan sebelum itu untuk melatih pekerja. Jadi bila mereka melatih pekerja, kalau pekerja ini berhenti dan bekerja di tempat lain, jadi kita lihat sebagai satu contribution kepada negara sebenarnya. Ya, jadi inilah satu perkara yang kita harus sebenarnya lihat dan galakkan majikan dan pekerja untuk melalui latihan. Tetapi apa sebenarnya you kata tadi, kalau kita tak upskilling, reskilling itu memang penting. Kalau kita tidak upskill dan reskill, mungkin ada kemahiran kita yang akan tidak lagi relevan. Ya. Betul. Dan ini adalah penting. Motivasi juga akan berkurangan dalam konteks betul. Dan inilah penting untuk kita melihat kepada multi-skilling, multitasking supaya kita masih lagi relevan kepada keperluan pasaran kerja. Ya, baik. Sebenarnya ini saja kesempatan yang kita ada. Terima kasih banyak Datuk kita ucapkan, Datuk Syamsuddin Bardan selaku pengarah eksekutif Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF atas kesempatan yang diberikan. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Kita nak berhenti rehat seketika. Namun sebelum itu kita nak saksikan dulu tentang VT ini yang disediakan oleh wartawan bernama di Melaka. Silakan. Salam sejahtera kepada penonton Bernama TV. Di Melaka, seramai 10,000 penerima pingat jasa Malaysia dalam kalangan veteran Angkatan Tentera Malaysia dijangka dianugerahkan pingat berkenaan setiap tahun berbanding 2,500 penerima setahun sebelum ini. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, peningkatan jumlah penerima pingat berkenaan ekoran pelaksanaan perluasan kuasa pengurnia dalam kalangan Panglima Perkhidmatan ATM yang diumumkan Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan baru-baru ini. Beliau berkata, secara keseluruhan 122,000 penerima PJM di seluruh negara akan menerima pingat berkenaan dan sehingga kini kira-kira 82,000 veteran ATM masih belum menerimanya. Katanya sebelum ini, pengunia PJM adalah terhad menyebabkan penerimanya juga terhad. Justru, kerajaan memperluaskan sedikit tanggungjawab itu kepada Panglima Perkhidmatan ATM. Adli berkata demikian selepas menyampaikan PJM kepada 416 penerima pada majlis penganugerahan yang turut dihadiri Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Major General Zamri Jeffrey Darus. Menurutnya, menerusi kaedah baru perluasan kuasa pengunia itu adalah selari dengan hasrat kerajaan agar penguniaan dapat dilakukan secara berterusan dan lebih kerap supaya tiada veteran ATM yang tertinggal menerima anugerah itu. Beliau turut menyeru semua veteran dan waris yang layak tetapi masih belum menerima PJM untuk memohon dengan kadar segera mengikut proses yang sedia ada. Katanya, penganugerahan PJM merupakan antara inisiatif di bawah strategi pengiktirafan jasa pejuang selari dengan Pelan Strategik Kementerian Pertahanan Malaysia 2021-2025 iaitu Teras 7 Transformasi Kesejahteraan Veteran ATM. Menurutnya, PJM adalah manifestasi penghargaan kerajaan terhadap jasa dan bakti yang dicurahkan veteran ketika darurat merangkumi 2 fasa iaitu bagi operasi menentang Parti Komunis Melaya mulai 1 Januari 1969 hingga 2 Disember 1989 atau operasi menentang Parti Komunis Kalimantan Utara mulai 1 Januari 1969 hingga 17 Oktober 1990. Sekian saja laporan saya dari Melaka. Terima kasih. Ya, bersua kembali di Apa Khabar Malaysia. Ini masa yang saya tunggu-tunggu dan nanti-nantikan sebenarnya. Bila nak muncul ni, Dato' Nen dan juga Abang Man dekat bilik makeup. Tak muncul-muncul juga. Akhirnya di sini di set Apa Khabar Malaysia dan kita nak bercakap tentang kemunculan left-handed kembali untuk ulang tahun yang ke-40. 41 usia cukup laba. Nak gambarkan tentang sejarah mereka ni panjang sangat. Kita membesar dengan lagu-lagu left-handed. Saya pun membesar juga. Maksudnya usia kita lebih kurang. Lebih kurang. Nyanyi sikit antara lagu yang memang orang kata menjadi. Saya nak nyanyi tapi saya takut nanti kerang elok-elok Datuk Nasyah jadi kan? vokalis untuk nanti konsert mereka tiba-tiba
saya dijemput sebagai vokalis undangan. Confident. Okey, sebenarnya kita membesar dengan lagu-lagu Left Handed. Ada lagi Gidongmu, Ada Bunga Wangi. Wah, nampak Pada tak? Syukur di Wajahmu Pada adalah lagu-lagu yang saya teringat dan sampai sekarang. banyak lagi sebenarnya 20 lagu akan dipersembahkan mungkin dalam konsert 40 Years Rockestra Left Handed itu sendiri. Dan bercakap tentang itu, tentunya kita bersama orang yang tidak asing lagi, one and only Dato' Nash selaku vokalis kepala ataupun vokalis Left Handed itu sendiri. Di sana kita ada orang kuat Left Handed, Abang Man Kidal. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan hari ini. Excited dan nervous sebenarnya. Ya, saya pasti semua peminat sedang menantikan satu konsert yang gilang gemilang dan gah ini. 40 tahun usia itu bukan satu usia yang cukup, saya pun belum sampai 40 tahun lagi. Kan? Pelbagai fasa dilalui untuk konsert 40 tahun yang akan dilangsungkan pada bulan Jun ini. Saya nak tanya dahulu kepada Dato' Nash lah. Mengapa konsert 40 tahun itu dijadikan sebagai satu tema utama untuk konsert kali ini? Dan sebenarnya apa yang nak dibawa kepada peminat-peminat ni? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya nak jejakkan kepada 40 tahun tu bukanlah satu jangka masa yang pendek, kerana benda tu dia ada sifat melalui pelbagai dugaan, pelbagai fasa. Jadi bila dah jejak 40 tahun ni, kita rasa honored lah. Ada saya pernah dengar ungkapan daripada Mak Saleh ni, berkata life begins at 40. Jadi 40 tahun tu adalah satu signifikan yang kita ni dah pun bersama dalam menjayakan karya seni negara kita ni selama lebih daripada 40 tahun lah. Jadi alhamdulillah, dan kini Left Handed diberi peluang. Dan Left Handed juga adalah merupakan rockers ataupun rock band yang pertama yang digabungkan bersama dengan orkestra. Jadi itu yang dinamakan. Itu yang akan berlangsung pada Jun nanti. Benar. Okey, Abang Man, maafkan saya kalau salah. Saya difahamkan konsert yang terakhir pada 2020 di Singapura, konsert seruan bersama dengan Ramli Sarip. Kemudian ada projek Gila. Adakah konsert kali ini orkestra Left Handed ni kesinambungan daripada projek yang dikira terbengkalai buat seketika sebab PKP? Macam mana? Ya, sebenarnya kita rancang ni dah lama tu. Ya, betul. 6 tahun. Tapi cuma masa tu kita tak dapat, maksudnya PKP masa tu kan, lepas Singapura tu. Memang benda ni kita dah rancang dengan cara mungkin jodoh antara kita dengan menara. Menara network. Jadi dia sanggup untuk mengambil. Pasal sebenarnya kita dah awal-awalkan sebelum PKP lagi. Alhamdulillah, benda ni akhirnya berlaku juga, jadi juga. Amin. Ya, itu Mana projek Gila jadi ke tak untuk tuanya? itu kena tanya Tok Kira. Cuma kita kena menghormati penganjur yang ni. Selepas ni insya-Allah Akan diteruskan. Sebenarnya benda ni kita tahu, saya dengan Dato' Nash ni berdasarkan pada peminat. Kalau tak ada peminat, kita takkan berada di atas pentas. Tak mungkin Left Handed tak ada peminat. Takkan ada. Saya rasa kalau saya beritahu mak ayah saya ni, semua confirm nak datang KL sekali ni. Yalah. Tapi yang paling penting sekarang ni, apa yang kita bincangkan ni, yang kita rancang, yang kita cuba nak buatkan sesuatu benda kan. Makna perancangan manusia ni kita tidak boleh guna pakai. Perancangan Allah tu adalah perancangan yang sangat kita hanya rancang, jadi kita ni merancang saja. Itu yang paling pentingnya. Tapi yang kali ini kita bersama dengan Menara Network ni, kita banyak perbincangan kita. Apa yang kita nak dan apa yang kita nak bagikan kepada industri. Apa yang kita nak luahkan dari segi penglibatan Left Handed selama 40 tahun. Jadi setelah perbincangan dengan Menara Network ni, dan dia faham tentang apa yang kita nak dan apa yang hasrat Left Handed itu sendiri. Jadi mudah-mudahan dengan adanya konsert pada 3 hari bulan Jun di Plenary Hall KLCC, saya rasa insya-Allah lah 40 tahun ni bukan senang nak menjangkau usia 40 tahun dalam pelibatan industri. Saya mengharapkan sangat-sangatlah peminat Left Handed kalau boleh datang beramai-ramai. Kalau kita tengok, kalau malam yang pertama tersesak, saya akan runding dengan Man Kidal dan juga Menara Network, kita buat
lagi sekali di situ juga. Hari kedua. Rancangan ni macam itulah. Okey, Abang Man, saya difahamkan, kita tahu direction untuk Left Handed ni lebih kepada heavy metal kan, glam rock, hard rock. Tapi kenapa orkestra menjadi pilihan? Sebab orkestra kita tahu muzik dia lebih lembut, lebih besar dan fahamlah lebih orang kata lunak. Tapi kenapa rock ke arah soalan tu bagus. Adakah faktor usia? Soalan tu memang faktor tu. Pasal apa kita tahu peminat kita. Kita tahu, kita jangka 40 ke atas. Betul die hard fan. Itu sebab kita buat orkestra. Lagi tu orkestra ni maknanya kita dah tak ada barrier. Contohlah antara rock music ke apa-apa jenis muzik pun. Dia pertama kita tahu peminat kita, dia maklumlah macam tadi fakta tu kan. Dia kehalusan dia tu tinggi. So bagi saya orkestra ni sangat halus. Ya, betul. Dia halus. Yang paling pentingnya bagi saya, kita ada inisiatif to add value untuk penonton dan untuk peminat kita. Saya kata orkestra ni sangat lain lah. Sangat seni lah. Dalam even kalau kita cerita pasal level pemuzik, orkestra ni adalah peringkat yang tertinggi. Siapa yang paling tinggi lah? Kalau kita tengok antarabangsa kan seperti Yani, dia punya pelibatan dia dengan orkestra, subhanallah, memang dia sangat padu. Kalau kita tengok katakan macam banyak lagi Metallica, ada semua sekali. Dan kita rasa kita Left Handed adalah yang pertama di dalam negara kita. Yang pertamanya we add value, yang nombor duanya kita kena appreciate the professional musician, terutamanya mereka yang mengendalikan orkestra ni. Dan Left Handed pun tak pernah dengan orkestra ni lah 40 tahun untuk peminat pun. Okey, ini pastinya akan menampilkan suatu perkara yang mengagumkan dan tak sia-sia kalau pergi. Dan satu lagi sebab dah masuk usia 40 tahun itu, Left Handed sendiri pernah bersama dengan beberapa individu lain, PMP lain dalam kumpulan Left Handed ini. Jadi saya nak tanya jugalah, nak spiliti lah, nak tahu kekuat ada kan. Untuk 40 tahun ni nanti dalam konsert akan dilangsungkan, adakah kebaran kalian untuk membawa bersama dengan bekas-bekas yang pernah menjadi artis dalam kumpulan Left Handed ini untuk turut serta dalam persembahan nanti? Okey, diorang ni bukan bekas, tapi memang kita invite dia. Yang pertamanya contohnya macam Yazid daripada kumpulan Love Hunters. Dia mempunyai pendekatan dengan peminat dan dia juga mempunyai silaturahim dengan Left Handed begitu kuat. Masa yang sama. Masa yang sama. Dan kita pun pernah bersama satu syarikat rakaman. Betul. Jadi kita bagilah peluang kepada Yazid daripada Love Hunters untuk bersama-sama dalam konsert kita. Dan juga kita kena hormat juga pendatang-pendatang baru. Saya tak pernah menganggap pendatang baru ni BBNU kan, budak baru nak up. Dia bukan tak ada baru lah. Sebenarnya kalau bakat dah ada kat situ, dia ni adalah merupakan orang yang layak untuk kita ketengahkan. Sebab yang tua-tua macam kita ni, lama-lama pun kita dah luput. Kita dah ada, kita dah pergi dah. Tapi yang baru ni, bila dia naik yang baru ni, kita nakkan yang baru ni juga ada kualiti sebagaimana usaha kita ni. Tu orang cakap, orang lama, kalau awak pernah dengar lah, kita bukan nak bangga diri. Bila awak dengar mana-mana persembahan pun, Otai ni orang lama ni lebih hebat lah daripada apa. Macam mana cara dia? Sebenarnya pengalaman. Budak baru ni, kita orang baru-baru dulu pun macam dia orang juga. Tapi bila pengalaman dah ada, how to talk, macam mana nak bagi posture atas pentas, macam mana nak kawal diri, pengalaman lah. Jadi mereka-mereka ini, itu sebab kita panggil antara mereka yang budak-budak yang baru ni, kita panggil Hazamah. Hazamah pun ada bersama dengan kita. Akan bersama juga dalam konsert nanti. Untuk penampilan di konsert tadi ini. Tapi saya marah kalau dia nyanyi lebih daripada saya lah. Maksudnya Hazamah akan membawakan lagu-lagu daripada koleksi Left Handed sendiri lah. Okey, saya nak tahu tentang gambaran persembahan pentas nanti. Berapa lama akan berlangsung di Plenary Hall, dan mungkin sedikit siapa yang akan mengiringi orkestra itu nanti. Adakah mungkin nama besar yang pertama persembahannya berlangsung dalam keadaan 2 jam setengah. Dan kita ada ambil satu employ, Roza sebagai maksudnya handle tentang orchestration. Dan kita untuk perancangan kita tunggu berbincang dengan Datuk Muzaini untuk conduct. Saya dah berjumpa di Melaka, tinggal dia buat keputusan ya atau tidak, insyaAllah. So perancangan ni dia orkestra yang kita boleh janjikan ialah kita punya journey
waktu lagu-lagu yang pertama hingga yang terakhir, maksudnya kita ada 10 album. Sangat menarik. Saya janjikan dia menarik dan dia sangat halus. Kita tahu peminat kita akan menikmati lagu-lagu kita. Saya dah hati sedang menyanyi sebenarnya. Sambil dengar mengimbau kembali itu kan lagu-lagu sampai sini. Kena request lah. Satu abang nak maklumkan kat sini lah. Kita kena cakap sejujur-jujurnya sebagai seorang penyanyi. Kalau peminat atau netizen menganggapkan dia dengar kaset ataupun YouTube ataupun mana-mana yang dia dengar platform media sosial dan sebagainya, kalau dia tengok lagu tu, lagu Lavender pada tahun 80-an, dia nak expectkan Nas menyanyi seperti mana tahun 80-an, maknanya dia orang ni hilang akal lah. Betul lah, kadang-kadang netizen kena nak tengok dia expect macam mana, dia tak pernah jumpa depan-depan. Setiap kali dapat peluang ini, nak tengok yang lama punya juga. Tapi saya kalau tengok dalam persembahan terkini, Datuk Nash masih lagi on point, jadi risau. Masih lagi on point, masih lagi on point. InsyaAllah. Mungkin Datuk boleh kongsikan yang tetapnya berapa lagu akan dipersembahkan? InsyaAllah, kita dah prepare lebih kurang dalam 25 lagu. Tetapi dalam 25 lagu tu kita akan slash. Tengok yang mana bagus, yang mana tak bagus, yang mana untuk peminat, yang mana peminat boleh sing along dengan kita orang. Dan kita nyanyi juga. Kita tak nak lagu macam contohnya macam lagu Lanon. Lanon at one time dulu, kalau dengar kita fight untuk Lanon. Jadi lagu tu macam kuat ataupun macam keras sangat lagu tu kan. Kita prepare juga. Tapi kalau lagu-lagu yang macam tu, kalau kita tengok macam tak sesuai, sebab sekarang ni pun dah nak cakap Lanon pun semua dah jadi Lanon dah. Kalau dulu limited, kita tak nampak dia ni Lanon ke tidak. Sekarang ni semua dah ada YouTube, apa ambil semua dah. Jadi benda tu kita dah tak boleh nak cakap apa-apa dah. Tapi contohnya, tapi kita prepare. It's just to recall back the memories yang dulu. Tapi kalau lagu tu tak sesuai, kita tak nyanyi lah. Tapi kita prepare lebih kurang dalam 25 lagu. Yang tetapnya 20 lagu lah. Yang pasti 20 lagu. Okey, itu saya kira playlist yang cukup puas. Tapi tak puas juga tu sebab yalah Lavender yang menyanyi kan. 30 lagu pun tak cukup juga sebenarnya. Okey, kita sudah berada di hujung ini. Cuba saya tanya tentang berbaki lagi dalam lebih kurang dalam 1 bulan lagi. Bagaimana sekarang progres sekarang Abang Man? Progres sekarang dah. Kita cakap kalau untuk ready, firstly 40 tahun dah ready. So kita sebelum PKP, benda ni kita dah rancang 6 tahun. Pada saya tak ada masalah. Preparation tak ada masalah. Dia cuma kita dah bersedia. Cuma kita tunggu masa untuk persembahkan untuk peminat semua. Penjualan tiket setakat ni bagaimana Abang Man? Alhamdulillah. Of course masa lepas raya ni raya ada slow. Dan kita tahu sekarang memang progres tengah laju. Progres tengah laju sedikit lah daripada Datuk Nash sendiri. Bagaimana nak mengajak peminat-peminat yang menantikan kat mana nak dapat tiket dan sebagainya. Peminat boleh mendapatkan tiket dengan di konsert ni boleh layari kepada tiket layari kepada mungkin boleh Google pun dapat tahu konsert Lavender 40 tahun confirm akan terus keluar. Benar. Jadi saya minta maaf, saya macam dah blur pula sikit. Ticket.com ke kalau tak silap saya. Ticket to you. Ticket to you. Jadi kalau boleh pergi kepada terus layar kepada ticket to you akan dapat kat situ. Dan saya difahamkan sekarang ni tiket ni memang kita ada early bird. So siapa yang boleh dapat early bird macam tu harga RM99. Dan yang ada kalau ramai yang beli 588 tu macam mana tu? Sempat tak nak jumpa meet and greet tu. Saya nak beli yang tu. Saya rasa seramai nak ambil yang tu. Meet and greet 40 tahun kan. Ini bukan satu masa yang mudah dapat kan. Selepas berapa tahun tadi persiapan dibuat. Dan kita juga ada hadiah-hadiah untuk untuk penonton yang bertuah insya-Allah. Okey, insya-Allah. Itu dia penampilan khas Hazamah dan juga Yazid Love Hunters, gabungan orang kata rock lama dengan penampilan Lavender itu sendiri dalam 40 years Rockestra yang akan berlangsung di Plenary Hall KLCC pada 6 Jun ini. Ashraf dan Chad jangan lupa 3 Jun datang. Saya memang kena depan sekali. Okey. Alright. Okey. Kita nak dengar sikit lah kan. Dah lalang tu kan. Nak dengar sikit. Bagi teaser sikit lah suara tu kan. Abang Datuk Nash untuk berikan sikit lah lagu yang paling saya suka. Boleh tak saya request lagu pada Syukuri Wajib? Tak ada saya wakil. Kalau
Abang boleh Abang boleh wakil buat muzik tu kan. Kau nyanyi semua datang ni. Mak Kida ni mahal suara dia. Dia memang susah, berat suara dia emas. Tapi Bertongkol-tongkol. boleh menyanyi sebenarnya kan? Dia boleh nyanyi. Dia pun mengajar saya Ada nyanyi. tahu orkestra kali ni Abang Man perform? Dia tak boleh. Kesian Datuk Nas. Sikit lagi sebelum menutup tirai tu. Baik. Sengaja. Oh, yang itu album solo saya. Tak Tapi apa. ini album Left-handed saya. Boleh lah. So, Left-handed dia banyak lagu-lagu. Betul. Antaranya tiada lagi ku dengar kidungmu. Saya nak sambung. Oh, Okey. lama. Cik boleh berduet. Bang, boleh bang. Ni Dia boleh. panggil eh? je Boleh. Boleh. Lah, jadi kerja-kerja belakang tabir boleh lah. Okey, jangan lepaskan peluang anda untuk bertemu dengan Kepala Left-handed 40 tahun orkestra yang akan berlangsung tidak lama lagi. Cepat-cepat dapatkan tiket sebelum habis terjual. Saya kira ni kejap lagi habis dah ni. 80 minit saja lagi. Jangan lepaskan peluang. Terima kasih kepada Datuk Nas yang merupakan vokalis bagi Kepala Left-handed dan juga Abang Man Kidal, gitaris bagi kumpulan ini. Kita doakan agar konsert itu akan berlangsung dengan jayanya insya-Allah. Dan kita doakan juga bukan 1 hari, 2 hari, mungkin 3 hari. Okey. Akan berlangsung konsert ini. Okey, baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita. InsyaAllah kita jumpa di Plenary Hall Jun nanti gitu. Okey, sampai sini saja. Apa khabar Malaysia? Jaga diri, jaga makan, jaga pakai, jaga kesihatan anda. Assalamualaikum. Saya Cedi undurkan diri. Bye-bye. Sampai tinggal. Senyum segar di